Bayangkan boleh ikut. Saya pun Dan boleh minum air basuh kaki dia. Oh, tak ada masalah. Itu kaki tu mulia dah tu bagi dia tu. Agama tu apa Ustaz sebenarnya? Agama ni apa? Dia agama ni sebenarnya adalah pegangan. Kita dalam hidup kita ni, Datuk, Datin, kita tak boleh hidup tanpa ada pegangan hidup. Pegangan hidup kita ialah agama. Ustaz, maknanya kalau orang yang mengikuti ajaran sesat ni, adakah dianya lebih kepada fahaman? Dia agama Islam, tetapi cara dia memahami konteks Islam itu salah. Ada satu kumpulan pula yang mengaku bahawa Nabi Muhammad tu Tuhan. Nabi Muhammad tu Tuhan. Kok mana pula Nabi Muhammad tu Tuhan? Dia Dulu dah ada lah. Dia ada kata dah. Nabi Isa tu Tuhan. Macam Ayah Pin. Ramai yang sanggup ikut Ayah Pin tu kan. Sanggup percaya, bahkan ada yang belajar di Timur Tengah lagi, pengikut dia tu. Bayangkan boleh ikut. Saya pun Dan boleh minum air basuh kaki dia. Oh, tak ada masalah. Itu kaki tu mulia dah tu bagi dia tu. Yang kedua, kebanyakan orang yang mengajar ilmu sesat ni ataupun yang membawa pengasah kepada ilmu sesat ni, dia ada kelebihan sikit lah. Kelebihan Contoh macam cikap tak lu. Assalamualaikum, Hitam Putih podcast hari ini kita ada dengan Datuk Rosyam, dan kita ada satu tetamu yang hari ni topik dia agak serius sikit. Bukan agak serius, memang serius. Memang serius dan sedang orang kata macam dia jadi macam berkembang. Berkembang lah. Okey, korang kena tengok episod ni, kau kena tengok daripada mula sampai habis supaya at least ada pemahaman sikit. Dan aku sebenarnya pun nak tahu juga tajuk kita pada minggu ni. Okey, guys semua, kita punya tajuk untuk podcast pada minggu ni ialah ajaran sesat. Apa yang sesat? Kita bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Izzah Arif. Ustaz, saya panggil Ustaz je sebab Linda biasa panggil Ustaz. Ustaz apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ya. Baik. Sihat Ustaz? Sihat, syukur. Ya, Terima kasihlah jamu makan. Ya. Sediakan segala-galanya. Nampak dah makin matang sekarang Ustaz ya. Alhamdulillah. Nampak jamu janggut dah ada putih. Nanti dia Tak apa. Dia sekejap lagi. Kita beregu Ustaz. Ustaz, boleh tak Ustaz cerita sikit latar belakang Ustaz? Yalah, banyak orang tahu Ustaz ni selalu berceramah kat dalam TV, kat mana-mana. Tapi siapa Ustaz ni sebenarnya kan? Apa belajar dia? Ada karang buku ke? Cuba cerita sikit Ustaz. Saya ni dibesarkan di Selangor, ya, PJ Selangor. Bila masuk tingkatan 1, ayah hantar saya ke Syria. So bila dekat Syria tu dia macam biasalah, kita pergi Syria tu daripada tingkatan 1 sampailah habis diploma. Tingkatan 1 ya Ustaz? Masa tu kecil lagi. Awal sangat. Sebab nakal. Ayah pun tak boleh handle kat Malaysia. Dia hantar ke luar negara lah. Duduk kat Syria tu, asrama apa semua. Sampailah saya habis diploma. So saya banyak daripada muda, daripada kecil sampailah besar, saya habis banyak belajar mengenai syariah lah. Ya, pengajian Islam, syariah. Kemudian BA dekat Al-Azhar, Masters dalam politik Islam di UKM, dan PhD dalam bidang fiqh dan sains di UKM. Alhamdulillah, daripada situlah saya terlibat dengan media ceramah di sana sini. Alhamdulillah, dan di situ juga kita dapat berkenalan lah dengan Datuk Rosyam tu. Sekarang menjadi dekan di Fakulti Timbalan Dekan Jaringan dan Industri di Fakulti Pengajian Islam UKM. Oh, UKM. Dan kita nak berbicara tentang, kan kejap lagi aku panggil Ustaz-Ustaz ni, kan kejap lagi kau cakap Ustaz mana nak bicara tentang ni. Okey Ustaz, ajaran sesat Ustaz. Ajaran sesat ni Ustaz, kita dengar hari ni ada ajaran sesat. Tapi sebenarnya ajaran sesat daripada dulu dah ada, betul tak? Betul. Cuba cerita sikitlah Ustaz. Agama tu apa Ustaz sebenarnya? Agama ni apa? Dia agama ni sebenarnya adalah pegangan. Kita dalam hidup kita ni, Datuk, Datin, kita tak boleh hidup tanpa ada pegangan hidup. Pegangan hidup kita ialah agama. Inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam itu dia kena ada akidah, kena ada syariat dan kena ada akhlak. 3 benda ni perlu. Dan ini yang ada dalam Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Dan agama ni pula, kita tidak boleh ambil sewenang-wenangnya. Dia tak boleh kita mudah-mudah kita ambil tanpa ilmu, tanpa guru.
Dan kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW pun dia orang belajar daripada guru. Siapa gurunya? Adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sebabnya kita hari ini kalau kita tidak belajar tanpa guru, ataupun kita belajar tanpa guru, kita tak belajar lagi teruk dan kita cuba memahami agama itu mengikut apa yang kita nak tahu, itu dia kata belajar dengan nafsu. Dan akhirnya boleh membawa kepada sesat. Kadang-kadang apa beza dia agama dengan fahaman? Apa? Agama dengan fahaman. Fahaman tu apa yang kita faham daripada ilmu yang kita belajar, tu fahaman. Tak, kadang-kadang ada orang dia anggap tu agama tapi sebenarnya tu fahaman je. Fahaman kalau kita faham dari sudut adat dia. Agama ni kita kena beriman. Kita Islam itu kena ada keimanan dengan apa yang dibawa oleh Islam. Kita ada rukun iman, kita kena beriman dengan rukun iman, kita kena beriman dengan rukun Islam. Kita kena beramal dengan rukun Islam. Semua benda tu kita kena buat. Jadi kalau fahaman tu adalah fahaman kita terhadap adat resam sesebuah agama. Jadi kan Ustaz, maknanya kalau orang yang mengikuti ajaran sesat ni, adakah dianya lebih kepada fahaman? Ya, saya nak tanya tu. Faham soalan tak? Faham. Faham Rosyamno. Kan Ustaz kan? Dia lebih kepada fahaman. Fahaman ajaran sesat. Betul kata Datin tu kan? Dia itu agama. Dia agama Islam. Dia agama Islam. Dia menggunakan ajaran dan fahaman yang sesat. Dia agama Islam, tetapi cara dia memahami konteks Islam itu salah. Contoh satu orang dia menganggap yang dia tu rasul, rasul kepada orang Melayu. Tiba-tiba nak jadi rasul Melayu pula. Sedangkan Nabi Muhammad adalah khatamun nabi, nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Tak ada dah nabi dan rasul selepas ni. Tiba-tiba datang dia kata saya rasul Melayu. Oh, jadi wartawan tanya, macam mana awak jadi rasul Melayu pula sedangkan orang kata apa tak ada dalil yang kata awak tu rasul. Dia jawab apa? Dia kata awak baca tak surah Yasin? Baca surah Yasin? Baca? Cuba baca tengok. Baca surah Yasin? Yasin. Lepas tu? Wal Quran yang Hakim. Lagi? Dah lah Ustaz, panjang ni kau 30 minit. Innaka tu. Innaka la minal mursalin tu. Innaka tu kaf tu balik pada dia. Innaka. Kan fahaman dia tu dah sesat. Maknanya dia menterjemahkan innaka tu dah salah lah. Ya. Sedangkan innaka tu untuk Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, bukannya dia. Jadi kalau gitu semua yang baca, Rosyamno baca, Rosyam kamu adalah Rasul. Letih. Jadi agama Islam ajaran Rasul Rosyam. Sebab tu kena berguru. Maknanya direct translation kan jadi salah. Ya, betul. Jadi maknanya dia kena faham sesuatu perkara yang ada dalam agama ni dengan ilmu dan dengan guru dan tidak boleh faham dengan cara ilmu laduni seorang-seorang. Tapi sebenarnya ada juga orang ikut dia orang, ramai je ikut dia orang. Ramai Ustaz. Orang pandai-pandai pula tu, pensyarah ada, doktor ada. Betul, memang tak nafikan sebab mereka nak agama itu mudah, satu. Mereka nak syurga itu mudah untuk mereka. Jadi itu sebab mereka mengikuti. Ya, itu sebab ada sebahagian orang dia buat macam tu tau. Dia nak semayang tu, dia tak nak semayang 5 waktu macam kita ni. Lepas tu dia buat apa Ustaz? Niat. Semayang pakai niat. Masalahnya semayang pakai niat. Kahwin tak nak niat pula. Makan tak mau niat pula. Tengok makan, makan. Apa pasal kau makan? Makan tak, kalau tak makan tak kenyang. Habis? Kenapa tak niat je? Time semayang kau pakai niat. Memang niat tu perlu dalam semayang. Tetapi perlu disusuli dengan perbuatan. Tak. Dia pegang pada niat tu je lah. Ya. Tu ajaran sesat. Tapi macam mana orang boleh percaya Ustaz? Sebab nak mudah. Ada orang kata, saya ni sebenarnya bawa agama baru, saya agama Islam tapi cuma saya membawa pembaharuan. Jadi kena pula orang tu memang banyak buat buta kayunya. Buta kayu macam Rosyamno tu. Kan? Kenal kan? Aku juga. Dia tak tahu apa gitu, degil nak lawan orang. Akhirnya dia tengok orang ni sesuai dengan dia. Ya, sama-sama isap okok tepi jalan kan. Jadi kenalah ustaz ni, kata baguslah dia ni kan. Lama-lama dia kata dia ni baru betul. Agama yang ikut kita bukan ikut agama semuanya. Jadi dia nak mudah semua benda. Itu yang saya tengok makin lama makin jauh kita ni dengan agama. Jadi apa yang terbaru Ustaz yang Ustaz rasa sekarang ni yang sedang hangat ataupun yang masih sekarang ni yang kita risau ni, sebab kita risau anak
cucu cicit kita. Betul. Yang orang kata sangat mudah nak dapat kat dalam media sosial. Sekarang ni ada satu kumpulan pula yang mengaku bahawa Nabi Muhammad tu Tuhan. Nabi Muhammad tu Tuhan. Kok mana pula Nabi Muhammad tu Tuhan? Dia mempunyai Dulu dah ada lah. Dah Dia ada kata dah. Nabi Isa tu Tuhan. Ya. Sekarang ni pula Nabi Muhammad pula Tuhan. yang ni orang Islam pula. Orang Ya. Islam dia kata Nabi Muhammad tu Tuhan pula. Ya. Dan ada pengikut pula. Dia ada pengikut dia. Jadi benda-benda macam ni yang kadang-kadang kita nak berdepan tu susah juga. Sebab apa? Sebab dia orang ni dia tak nak dengar cakap orang lain. Payah macam Ayah Pin. Ramai yang sanggup ikut Ayah Pin tu kan. Sanggup percaya, bahkan ada yang belajar di Timur Tengah lagi. Pengikut dia tu. Bayangkan boleh ikut. Saya pun Dan kadang-kadang boleh minum air basuh kaki dia. Oh, tak ada masalah. Itu kaki tu mulia dah tu bagi dia tu. Jadi mereka ni nak benda cepat. Yang kedua, kebanyakan orang yang mengajar ilmu sesat ni ataupun yang membawa pengasah kepada ilmu sesat ni, dia ada satu, orang kata apa? Satu Penunduk. kelebihan sikit lah. Kelebihan Contoh macam tikam tak lut. Dia ada kalau Maknanya memang mereka ada kelebihan tu. ilmu berguna jin nak tunjuk yang dia tu hebat, boleh keluarkan api, boleh matikan api, pegang api mati. Jadi benda-benda macam ni yang pelik-pelik yang ada Dan orang percaya lah kat dia. dan orang percaya. Tengok bagus ni. Lepas tu pula dia boleh menyatukan antara orang yang sedang bergaduh. Macam orang tengah gaduh, dua orang tengah gaduh, dia orang boleh dia boleh baikkan tanpa rasa apa. Baiklah kita. Mana dia adalah ilmu penunduk semua tu. Yang orang kata nak memukau ataupun nak menarik lagi orang. Dia adalah tarikan-tarikan tertentu. Macam contoh Datin orang bisnes. Datin kata bagi tahu kat saya, Ustaz seruk habis saya punya bisnes sekarang ni, tolonglah Ustaz doa kat saya. Jangan risau, saya akan doakan kamu. Dia pegang atas kepala sikit. Percayalah hari ni bisnes 100,000 jalan. Jalan sungguh 100,000. Sebenarnya Allah nak duga akidah tau. Iman tu. Ya betul lah Ustaz tu cakap. Dia ni memang Rasul. Sebenarnya saya tak mau cakap. Saya ni Rasul Melayu tahu tak? Habis. Pak Datin pula percaya. Betul. Balik cerita kat suami. Suami pula cerita. Cuma pakat datang. Bisnes jalan lah. Ustaz ni pegang jalan. Ustaz ni pegang jalan. Dia bagi macam kayak scammer. Bulan pertama bagi. Bulan kedua bagi. Bulan ketiga bagi. Bulan ke-6 Itu scammer dia menipu duit pula tu. Ya, Tapi yang ini menipu agama. akidah. Tapi Sama sebenarnya je. konsep lebih kurang. Lebih kurang. Tapi Dia akan ada tolong. tak tanda-tanda macam mana kita nak tahu orang ni sebenarnya dia dah terpesong, dia dah ikut ajaran sesat. Ada tak tanda-tanda? Kita jumpa dengan maksudnya kita jumpa dengan orang tu, kita nak belajar dia mempandai agama tapi sebenarnya ini sesat ni, macam mana kita nak tahu? Okey, kalau nak tahu dia orang ni sesat, satu senang je. Apabila arahan-arahan yang keluar daripada mulut dia tu bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah dan bukan daripada apa yang kita belajar biasa ni. Contoh dia kata, kita ni tak payah puasa. Puasa ni untuk orang yang maqam-maqam macam Nabi dan sahabat saja. Macam kita ni tak payah puasa, kita ni pengikut dan kita nakkan kepada pembaharuan zaman dulu susah dia kata. Makan tak cukup tu dia Allah suruh puasa. Zaman sekarang makan banyak, datang kat Suhan apa nama-namanya? Suhan Channel. Suhan Channel. Dah makan tak ingat. Suhan Channel ada macam-macam. Complete. Complete. Kan? Jadi zaman sekarang makanan mewah. Kita makan dan kita banyakkan menderma. Sebenarnya menderma itu yang lebih baik daripada puasa. Padahal dia tak nak puasa. Ada juga saya tengok yang tengok ajaran-ajaran yang macam ni. Dia orang ni macam katakan pengikut dia kena bagi 10% daripada pendapatan dia kepada pada dia punya leader. leader. Permulaan selalunya dia tak minta duit lagi. Bila orang dah fanatik, orang dah percaya sangat. Orang dah yakin pada individu yang orang tu, masa tu dia akan cilok. Dia akan mulalah ambil 10%, mula 2%, naik 5%, lepas tu naik 10%. Kenapa naik ni Tuan Guru? Sekarang ni semua barang dah naik lah. Dia pun mula main sembang buat duit juga. Jadi akhirnya sesat. Bagi Orang pun bagi. Yang terbaru saya jumpa baru ni, dia ikut seorang yang daripada luar Malaysia tau. Dia ni doktor tau, bukan cak-cak ayam. Doktor perubatan. Bayangkan dia kata dia duk bagi duit selalu kat orang tu sebab dia yakin orang tu adalah Imam Mahdi Muntazar. Dia kata Imam Mahdi yang akan keluar tak lama lagi. Jadi sekarang ni kita kena bantu dia.
Saya kata macam mana akak boleh percaya, doktor boleh percaya benda-benda macam ni? Oh, dia kata sebabnya banyak benda yang dia cerita kat saya tu, benda tu betul-betul berlaku. Anak saya bercerai sungguh anak saya. Dia kata anak saya ni yang seorang ni akan jadi orang sekian-sekian. Jadi sungguh. Dia ni memang betul. Saya pun tanya orang keliling yang duduk ikat dengan ni, semua cerita benda yang sama. Yang susah jadi senang, yang senang jadi susah. Kalau dia marah orang tu, kalau dia kata orang ni akan jatuh miskin, miskin sungguh orang tu. Tu permulaan. Bila orang tu dah mula yakin, dah percaya apa Rosyamno nak, dia akan ikut. Jadi maknanya ini berkaitan dengan iman juga. Betul. Jadi untuk kuatkan diri kita daripada kita terpesong kepada ajaran dan percaya kepada ajaran-ajaran sesat ataupun terikut dengan ajaran sesat ni, apa yang patut manusia yang orang kata orang Islam tu kena ada, Ustaz? Okey, pertama sekali benda yang kena ada bagi orang Islam ni, kalau tak nak terpesong, pertama sekali dia tu sendiri kena ada ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamu wal ladhina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Dia isu dia bila tak ada ilmu tu jadi macam tu. Yang kebanyakan yang ikut ni jahil dia tu. Tapi kan Ustaz, kadang-kadang ajaran sesat ni di kalangan pemulanya tu, kadang-kadang di kalangan orang-orang yang memang ulama, yang tahu agama, yang tahu tentang Islam, tentang apa. Mereka yang memulakan ajaran sesat ni kadang-kadang Ustaz. Yang tu macam dia mana? Sebenarnya kalau Datin kenal betul-betul ustaz-ustaz, ulama-ulama yang tahu hukum hakam, yang tahu akidah yang betul, yang ikut ahli sunnah wal jamaah, mereka tak akan bawa ajaran sesat. Sebenarnya orang-orang yang bawa datang ajaran sesat ni, dia orang bukannya ustaz. Tapi berperwatakan macam seorang ustaz. Perwatakan macam ustaz, pakai serban, janggut bagi panjang. Ini semua kena hati-hati. Itu sebab Nabi kata, jangan tengok kepada anggota tubuh. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Dia tak tengok pada kita punya fizikal ni, luaran. Pakaian luaran, tapi Allah tengok pada hati kita. That's why kita ni kena ada ilmu, nak tahu orang tu alim betul tak betul, orang tu ada ilmu atau tidak. Kita kena ada ilmu. Kita kena tahu akidah, kita kena belajar syariat, kita kena belajar akhlak. Semua tu kena belajar kat mana? Tapi kat masjid. saya tengok kan sekarang ni Ustaz, berleluasa tu ada tengok, berleluasa ajaran-ajaran sesat ni. Adakah disebabkan orang nak mengambil mudah kerana kadang-kadang hari ini kita boleh jumpa ustaz kat mana-mana, boleh panggil datang kat rumah. Sedangkan kita ada setiap karya tu ada masjid. Kalau kita mulakan macam dulu-dulu kita mak bapak bawa anak pergi masjid, didik pergi masjid. Sebab dekat masjid tu semuanya yang ustaz-ustaz yang datang kat situ, semua yang di situ semua telah ditauliahkan. Betul. Jadi adakah pendekatan ibu bapa dengan membawa keluarga pergi ke masjid itu salah satu kekuatan untuk kita itu salah satu kekuatan. Macam tadi saya kata, apakah kriteria untuk menyebabkan kita selamat daripada geng-geng ajaran sesat ni? Pertama, kena ada ilmu. Yang kedua, kena usaha untuk tarik keluarga kita agar tidak sesat dengan membawa tempat-tempat yang betul. Berkawan dengan orang-orang yang betul. Siapa orang-orang yang betul? Siapakah orang kenapa tempat mana yang betul? Tak lain dan tak bukan masjid. Sebab Allah sebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah. Allah sebut masjid yang boleh hidup ke masjid. So you bawa keluarga you ke masjid. So kurang-kurangnya dia belajar daripada ustaz-ustaz yang bertauliah daripada jabatan agama. Takkan dia orang nak bawa ajaran sesat, nampak tak? Jadi you bayangkan bila you pergi ke masjid, ustaz yang mengajar tu adalah ustaz yang dapat tauliah, maka sekurang-kurangnya you dah ada basic ilmu dah kat situ. Selamat dah anak-anak kita. Yang kita risau bila masuk universiti, kita pun tak tahu dia kawan dengan siapa tau. Kalau dia tak ada basic, kosong, itu sebab saya selalu tegur. Kadang-kadang ada artis-artis, bila dia masuk dia mula dia artis. Tiba-tiba nak belajar agama. Dia belajar agama, tiba-tiba dia jadi terlalu ekstrim. Ini saya risau ni sebab dia kosong tau, dia kosong. Tiba-tiba masuk ekstrim. Tiba-tiba nak pakai tudung terus nampak mata saja. Relax kan? Tutup aurat dulu. Dia nak tiba-tiba tu nak ekstrim. Terus tak nak berlakon. Macam masuk sekolah terus sampai tu ambil SPM. Lepas tu dia kata, ni abang masih, walaupun abang semayang, abang masih lagi terlibat dengan industri filem ke drama ke nyanyian. Ni semua neraka abang. Dia bagi neraka terus. Kita yang belajar agama ni kata, alamak. Okay. Mufti pun tak nerakakan orang lagi.
Ni macam mana kita baru belajar 2, 3, 4 bulan, tiba-tiba dah nak nerakakan orang. Ekstrim lah tu. Ekstrim. Masuk dalam kapal terbang, tengok orang lain semayang, duduk semayang. Ini semua semayang tak sah. Awak baru belajar kot. Dalam bab-bab tu pun awak nak terlibat sama. So be cool. Jangan relax. Awak tu kosong before. Sebelum ni kosong. Jangan terlalu ekstrim. Jadi itu sebabnya kita kena faham satu persatu. Dan yang paling penting nombor 3 tu, kena cari guru yang betul-betul mengajar dalam bidang. Ni kalau orang tu ustaz tu, dia bidang akidah, kita belajarlah akidah dengan dia. Jangan belajar Quran dengan dia. Lain tak betul. Betul macam Abang Rosyam. Dia belajar akidah dengan orang lain. Dia belajar Quran dengan Ustaz Mizi. Kan? Dia belajar dengan qori terus. Dia tak main dengan cak-cak ayam tu Ustaz. Macam ni Ustaz tak layan. Tak layan lah. Dia maknanya kena tahu bidang lah. Maksudnya jangan kita ambil semua benda dalam seorang. Jadi masalah lah. Masalah dia Ustaz. Bila datang kan, bila kita tengok orang tu nama dia Ustaz. Jadi kita tanya, kita rujuk semua perkara pada dia. Semua itu benda. masalah. Tapi macam Ustaz cakap tadi lah. Macam ni lah. You nak pergi doktor, you sakit gigi. You pergi jumpa doktor mana? Doktor gigi dah patutnya. Ni pergi jumpa doktor sunat apa pasal? Salah lah. Pergi jumpa doktor, tolong doktor, gigi saya bengkak. Saya minta maaf, saya sunat orang. Kan dah malu tu. Sama macam ustaz. Pergi tanya kau bidang apa? Macam saya, bidang saya syariah, fiqh. So bidang fiqh rujuk dengan saya. Hukum tu boleh tak boleh, halal tak halal, itu rujuk saya. Tapi kalau dalam bidang yang berkaitan dengan akidah, bidang yang melibatkan mazhab mazhab akidah, laluan-laluan tarikat, macam ni, ajaran sesat kan. Ini orang yang pakar dalam bidang akidah. Kena cari orang macam tu. Dia kadang-kadang dia guna nama tasawuf. Kita ni kena berzikir siang dan malam, barulah kita akan sampai ke satu martabat uluhiyah. Uluhiyah pula. Macam mana tu? Kita banyak zikir, kita akan sampai ke tahap satu level dengan ketuhanan. Sudah. Kan dah pening tu. Kita lagi banyak zikir malam-malam, cukup 200,000 kali, insya-Allah kita akan masuk ke alam ghaib. Kita akan berjumpa dengan Israfil, Abu Dhabi. Nabi-nabi. Itu level lain pula. Level lain lagi. Itu baru ni baru mula jumpa yang malaikat-malaikat tu, lepas tu baru jumpa nabi-nabi. Itu dah last sekali dia kata, jangan tuan-tuan, ni sekarang kejap lagi nabi akan datang. Bila saya diam tu, korang diam sebab nabi sedang nak bercakap dengan saya. Sudah. Ada lah. Apa pula tak adanya? Ada. Tu pun mana itu ajaran sesat dah sekarang ni. Itu pun kena beringat tu. Takut orang menggunakan Nabi itu untuk mengajak orang. Tapi memang menggunakan lah dalam ada contoh, saya pernah kena panggil seorang. Ada seorang dikatakan seorang orang alim daripada Timur Tengah datang. Jadi dia buat pertemuan tertutup dengan ni orang kaya tu yang pergi. Dia panggil saya ikut. Bila masa tu saya imam masa tu orang bawa master. Dia kata, ustaz punya teman saya ustaz, orang ni. Saya pun pergi dengan kereta dia, BMW 7 Series, saya ingat lagi satu. Naik kereta dengan dia sampai dekat Subang, dekat hotel terkenal. Masuk hotel tu, dalam bilik dia, bilik suite dia, Syekh tu mengajar, cakap dia cakap ada seorang penterjemah. Masa dia cakap dia diam. Dia tutup mata, diam. Semua orang diam. Kenapa Syekh tu diam? Kenapa diam? Dia cakap Arab tau. Tapi ada terjemah bahasa Arab. So saya dah faham lah. Dia tengah sembang-sembang, dia orang tanya, ustaz kenapa dia diam? Saya pun tak tahu. Dia diam tiba-tiba. Lepas tu buka mata. Akhwani, wahai sahabat-sahabatku, qabla qalil kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ilayya wa sallama ilaikum jami'an. Baru sekejap tadi, aku tutup mata tadi, Nabi datang semua dengan aku dan bagi tahu, sampaikan salam Nabi itu kepada semua yang ada depan. Kejut saya tuan-tuan. Terus saya kata, sudah ini, sudah pening. Kita pun pening ni macam tu. Jadi kena beringatlah. Saya pun bagi tahu bila balik tu, saya bagi tahu kat Haji tu, kata Haji, tak payahlah Haji. Ini tiba-tiba Nabi datang, Rasul datang. Kalau gini semua orang mengaku Nabi datang, letih kita dibuatnya. Kan? Jadi kena beringatlah. Memang banyak juga tapi itu adakah itu ajaran sesat? Boleh jawab. Jadi maknanya dia orang ni mengambil kesempatan daripada yalah banyak guru-guru daripada Timur Tengah datang kat sini, mengambil kesempatan daripada negara ni, orang Islam negara ni, ke macam mana Ustaz? Wallahu alam. Tapi kebanyakan yang datang tu atas jemputan Jabatan Agama, atas jemputan JAKIM, selalunya okey. Dia yang datang bersendirian ni kena beringat. Sebab kalau datang bersendirian tiba-tiba mengaku jumpa Nabi akan datang kejap lagi. Ni ada satu tempat. Kalau dekat Pakistan ada satu tempat tu,
Dia kalau syekh tengah mengajar, dia ada satu lagi kursi atas tu. Kerusi atas tu. Ada satu kursi dia hias cantik-cantik ni. Kursi tu. Tak ada orang duduk. Tak ada orang berani duduk situ. Syekh tu pun tak duduk. Dia tengah mengajar. Ikhwani. Dia kata, wahai kawan-kawanku, bangun. Nabi datang sekarang. Semua bangun. Buka jalan. Dia seorang nampak. Letih hari tu. Itu ajaran sesat tu. Memang mana Nabi dah tak ada. Macam mana Nabi boleh datang ada kursi pula duduk kat situ? Dia kata roh datang. Itu semua tu Tak betul lah. tak betul lah tu. Jadi orang nak tahu benda-benda macam ni. Tapi kalau belajar yang betul-betul dia tak nak. Belajar fiqh betul-betul, dia belajar tafsir betul-betul tak nak. Tak datang pula ke masjid je. Kalau belajar tafsir tu betul-betul, belajar tafsir pun cukup dah. Belajar tafsir daripada Al-Quran Fatihah sampai surah An-Nas, insya-Allah tak ada masalah. Dia isu ni bila kita ni banyak sangat nak belajar yang cepat. Dia panggil segera punya. Sekarang ni kan instant dalam social media. Ada Orang pula, banyak ada pula link. Dia tahu video, tekan link ni kan. tekan link. Tu kena hati-hati tu. Kena hati-hati, sangat kena hati-hati. Tapi apa yang Jabatan Agama buat, tak pantau ke? Pantau. Bukan Tapi senang. macam mana banyaknya? Tak bukan senang nak pantau satu benda. Ramai yang buat kerja macam tu. Satu. Tak, masalahnya Nombor bila dua, Jabatan Agama dah nampak benda tu ada, tapi tak tangkap dia orang. tangkap. Apa pula tak tangkapnya? Kita bawa lah KDN apa semua pergi. Cumanya kena report. Tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dapat tahu ada benda-benda macam tu. Report. Dia orang buat kumpulan dalam masjid, dalam rumah ke dalam tempat permin-permin tertentu, kena bagi tahu, kena report. Jadi dia orang akan datang buat serbuan. Bila kita tak buat tak tahu, tu yang bahaya. Semua pakat buat tak tahu, lah anak kita masuk seorang kat situ. Betul. Itu yang kita risau. Kalau sembang bab ajaran sesat sampai esok tak habis. Ada macam-macam. Pening kepala kita. Ada ke doa-doa yang boleh kita baca, amalkan supaya tak kita terbabit dengan ajaran sesat ni, Ustaz? Ada. Banyak doa-doa yang Nabi SAW ajar. Ya, antaranya doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, alimkan aku dalam ilmu fiqh dan alimkan aku dalam ilmu-ilmu ta'wil. Ta'wil ni macam tafsir Quran dan sebagainya. Itu boleh kita amalkan. Okay guys, itu yang kita dapat sedikit. Sebenarnya banyak lagi, macam Ustaz kata, kita nak cerita ni sampai orang cakap sampai hari esok tak habis. Tapi apa pun sedikit perkongsian daripada Ustaz tadi mungkin menjadikan satu iktibar dan satu pengajaran. Penting untuk kita punya generasi-generasi akan datang ni, sebab mereka di zaman yang orang kata yang penuh dengan teknologi, yang mana sekarang ni orang kata ajaran tu memang senang sangat nak masuk dan sampai kepada mereka di hujung jari. So saya rasa panduan untuk topik kita hari ni memang sangat penting dan sangat saya rasa orang kat luar sana ambil lah, orang kata macam mana kita nak menapis, macam mana kita nak tepis, macam mana kita nak ambil, orang kata untuk anak-anak kita ni macam mana kita nak orang kata ada pendidikan ataupun kebaikan lah supaya mereka tak ikut ajaran-ajaran yang menyesatkan. Okey, apa pun terima kasih kepada Ustaz dan sudi bersama kita. Thank you semua orang yang menonton kami, dan jangan lupa untuk saksikan podcast terusnya Di Suhan Channel dan Usanita setiap hari Ahad jam 9 malam. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Usanita, ku Usanita.